السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi duyuf Ramadanul Karim. Syukur kita ditemukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga apa yang kita akan berada di bulan Ramadan ini ialah Ramadan yang terbaik, yaitu Ramadan yang dipanggil untuk meraih sebanyak mana pahala. Andainya ini Ramadan terakhir, kita beruntung tuan-tuan, insyaAllah. Sebelum Ramadan datang tuan-tuan, kita sering berdoa. Ketika bulan Rajab dan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa yang kita doakan itu tuan-tuan telah dimakbulkan oleh Allah, dan kita sedang berada di bulan yang kita doa-doakan itu, yaitu bulan Ramadan. Satu tuan-tuan ya. Sebelum itu tuan-tuan, sebelum masuk ke topik yang terpapar di hadapan Ramadan Karim itu, Allah telah datangkan kepada kita di mana yang disebut bulan Rajab atau bulan Sya'ban, terutama bulan Rajab tuan-tuan, kita diperlihatkan atau kita diingatkan bagaimana peristiwa Isra' Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga dimulainya dengan wajibnya kita solat 5 waktu. Dan kita tahu bahawa sebelum Nabi diutus ke menemui Allah tuan-tuan, iaitu di Sidratul Muntaha, ketika ada di bumi lagi, ketika sebelum Isra' Mi'raj, Nabi telah dibedah ataupun dioperasi untuk membersihkan segala apa yang ada sedikit. Walaupun Nabi seorang yang maksum, akan tetapi inilah caranya bagaimana Allah nak menunjukkan bahawa manusia ini walaupun maksum tetapi wajar dibersihkan jiwa dia. Seperti yang kita pernah sebut dahulu, bahawa manusia ini ada 2 jenis komponen utama dalam diri kita. Komponen utama pertama ialah fizikal kita, yang kita kena buka tadi, kita kena sahur, kena beri makanan kepada fizikal kita. Tapi yang kedua ini tuan-tuan, yang dipanggil makanan rohani kita. Dan rohani ini perlu dibersihkan. Itu ada ada pembedahan ke atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu setelah dioperate tuan-tuan, dimasukkan iman, ilmu dan hikmah. Tapi bagi manusia biasa seperti kita, bukan melalui proses pembedahan untuk tazkiyatun nafs, akan tetapi melalui satu proses yang dipanggil untuk beramal, untuk membersihkan diri kita sebersih-bersih yang mungkin melalui tazkiyatun nafsi, terutama tazkiyah di bulan Ramadan, amal-amal yang kita lakukan. Jadi jiwa kita, rohani kita tuan-tuan, bukan boleh dioperate macam kaedah Nabi, dioperate melalui kaedah beramal. Kena pegang itu dulu.
Bukan boleh dibersihkan hati kita, roh kita dengan sabun, Clorox dan seumpamanya, tak boleh tuan-tuan. Mesti melalui amal tuan-tuan. Sebab itu Allah datangkan bulan Ramadan untuk kita, special untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, melalui mukaddimah itu marilah kita lihat sedikit sebanyak yang berkait dengan Ramadan. Saya tidak membaca hadis malam ini, pagi ini tuan-tuan. Kita khususkan untuk melihat bagaimana amalan-amalan bulan Ramadan yang kita lakukan ini benar-benar menjiwai seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cek diri kita. Apa dia? Siapa yang gembira, siapa yang happy, siapa yang seronok sangat dengan kedatangan Ramadan ini. Apa kata Nabi tuan-tuan? Allah akan haramkan tubuh kita dari api neraka. Jadi dah seminggu dah kita Ramadan. Dulu sebelum datang Ramadan, adakah hati kita, jiwa kita, roh kita seperti yang disebut oleh Nabi ini? Dan setelah seminggu pun, adakah kita still maintain atau lebih berkubar-kubar kegembiraan kita? Menunggu untuk menghabiskan 3 minggu Ramadan yang akan datang, tuan-tuan ya. Jadi kalau itu yang ada dalam diri kita, itu satu pertanda Allah akan terima amalan kita. Dengan sebab itu Nabi sebut haram tubuh manusia seperti ini akan dibakar oleh api neraka. Alhamdulillah kalau kita termasuk dalam kategori ini tuan-tuan ya. Kedatangan Ramadan tuan-tuan, melalui hadis tersebut, kalau kita nak lanjutkan sedikit tuan-tuan, akan lahir 2 golongan. Golongan apa tuan-tuan? Satu golongan kaki maksiat, sedih datang Ramadan, Allah tak boleh perform kita punya show, kita punya konsert, kita punya pertandingan nyanyian, tarian, lawak dan sebagainya. Sedih tuan-tuan, dia merasa sedih. Jadi jangan masuk dalam golongan ini tuan-tuan ya. Patut wajar kita masuk dalam golongan kedua, termasuk golongan yang beriman, seperti Pak Imam baca tadi, ya ayyuhallazina amanu tu, itu beriman. Kutiba alaikumusiyam. Jadi bila kita termasuk dalam golongan ya ayyuhallazina amanu, kita akan rasa gembira macam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan awal-awal tadi tuan-tuan ya. Mengapa golongan ini merasa gembira tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, inilah ahli ibadah yang disebut awal-awal tadi, yang inginkan roh dia menjadi bersih melalui proses tazkiyatun nafsi, melalui amal-amal yang kita lakukan. Biasa, bulan biasa tuan-tuan, bulan di luar bulan Ramadan, amal biasa sajalah, normal, datang masjid, balik masjid, dengar tazkirah, ada. Malam kalau tak letih boleh bangkit qiyamul lail, kalau letih tak bangkit. Itu proses amalan ahli ibadah yang bukan bulan Ramadan. Tapi kalau datangnya bulan Ramadan, ahli ibadah yang golongan yang happy, gembira ini tuan-tuan, mereka akan beramal lebih daripada itu. Balik daripada pejabat, walaupun dia awalkan baliknya Pak Imam, dia kena, kalau isteri dia call dalam kereta, ada juadah buka puasa, ada bang, kita makan dah setakat mana yang termampu, ataupun kita pergi ke masjid untuk kita berbuka puasa. InsyaAllah kalau kita buka puasa di masjid, kita boleh berjemaah macam solat subuh tadi. Jadi kan berbeza. Kalau dulu kita berbuka di rumah lewat solat jemaahnya, maghribnya, ataupun kalau bukan waktu bulan Ramadan, kita sering datang solat berjemaah waktu maghrib di masjid. Takkan dah bulan Ramadan kita nak sembahyang sendiri-sendiri atau sembahyang di rumah berjemaah dengan keluarga. Nampak tak? Ini yang dikatakan ahli ibadah happy tuan-tuan, sebab boleh beramal lebih. Selain daripada 27 ganjaran kalau kita berjemaah di masjid seperti yang kita lakukan hari ini tuan-tuan, zoom, bulan Ramadan saja datang, Allah upgradekan jadi 70 kali ganda.
Allahu Akbar. Itu happy-nya dia. Dia kumpul pahala. Dia create aktiviti yang menyebabkan kita boleh menjadi golongan yang menghimpunkan pahala sebanyak mana yang mungkin untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diambil nanti, tuan-tuan, ya. Yang kedua, tuan-tuan, sebab ahli ibadah ini dia suka beramal lebih, yang saya sebut tadi, balik daripada office bersiap-siap sedia untuk datang ke masjid berbuka puasa, sama ada masjid siapkan makanan buka puasa atau kita bawa sendiri, kita join mereka untuk membolehkan solat maghrib berjemaah, tuan-tuan. Tak lama kita tunggu beriktikaf ataupun sementara menunggu kita waktu isyak, kita tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Lepas itu kan lebih, kalau bulan biasa jarang kita baca Quran, nampak tak? Sampai lepas itu isyak berjemaah lagi, ya Rabbi, 27 digandakan menjadi 70, ya Allah. Lepas itu tunggu tarawih, tadarus, balik, tidur, baru sebentar dah bangkit. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita sahur yang disebut oleh Nabi, yang sahur itu adalah walaupun sunat tapi barakah, keberkatan ada di dalamnya. Apa barakah, tuan-tuan? Syahrul Ramadan ini syahrul barakah, syahrul maghfirah. Apa barakah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan ini, bertambah amalan kita. Dengan kita bersahur, kita ada satu pahala yang istimewa yang Allah akan tambahkan kebaikan ke atas diri kita. Dengan sahur kita jadi sehat, tuan-tuan. Makan sedikit, walaupun dengan 3 biji tamar dengan air nun, boleh sampai pukul 6-7 lebih, tuan-tuan, kita Allah akan jadikan kita tidak lapar, jadikan kita kenyang, jadikan kita bertenaga, jadikan kita boleh membuat aktiviti apa yang kita lakukan ketika mana kita tidak berpuasa. Begitu juga, tuan-tuan, kita tengok yang siapa yang gembira, peniaga lah, pasar malam, jadi pasar Ramadan. Cuba tuan-tuan pergi ke komplek PKNS, tuan-tuan, sebelum Ramadan parking dah payah. Mana happy-nya peniaga-peniaga kerana untung yang berlipat ganda kedatangan Ramadan. Tapi kita bukan meniaga, tapi kalau kita bukan meniaga pun, tetapi itulah rezeki ahli-ahli perniagaan kita bila Allah datangkan bulan Ramadan. Orang mukmin, tuan-tuan, bila datangnya Ramadan, mereka akan gembira. Apa dia, tuan-tuan? Tinggalkan biasanya datang Ramadan dengan gembira tadi yang kita telah ulas, tuan-tuan. Bila tinggalnya Ramadan ini, mereka akan menangis. Ya ayyuhallazina amanu tadi, kita baru cerita amanu. Datang Ramadan happy, tinggal Ramadan sedih, tuan-tuan. Kan berbeza dengan orang bukan memanglah orang semua kita Islam. Sebut Melayu di negara kita ini Islam, tetapi Islam itu tidak semua beriman, tidak semua amanu. Jadi kita ambillah kita semua kategori orang Islam yang beriman. Datang Ramadan kita gembira, tinggal Ramadan sedih, tuan-tuan. Allahu Akbar. Pahala balik ke normal. Kalau biasanya gaji kita ada allowance, tuan-tuan, selain gaji ada overtime punya allowance, ada macam-macam allowance kita balik. Habis Ramadan gaji basic balik. Macam itu nak bagi mudah kita nak memahami supaya orang beriman. Bulan Ramadan tak berbeza dengan orang yang Islam saja, tuan-tuan, tapi minta maaf lah, kita tak ada kot, yang dipanggil orang munafik. Datang Ramadan mereka sedih, kena puasa, dan tinggalnya Ramadan mereka happy. Itu yang kita melimpah ruah sambutan hari raya, tuan-tuan, ni open house sampai lepas Syawal. Jadi tak apalah mereka nak bersedekah, tapi untuk bersedekah makan kepada teman-teman, sahabat-sahabat. Tapi moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan yang happy meninggalkan Ramadan. Allah Akbar. Oleh itu, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan kita tahu pahala banyak, macam-macam amalan, terutama amalan yang special. Kalau kita makan, ada makanan yang special,
ada makanan, ada amalan yang special di Ramadan, iaitu satu daripadanya ialah solat tarawih, tuan-tuan ya. Jadi jadual kita bulan Ramadan ni cukup ketat, tuan-tuan. Bukan solat tarawih saja, bahkan kalau kita bersedekah nun, pahala dia Allah. Yang sunat ini sedekah, yang wajib zakat, tuan-tuan. Yang sunat ini sedekah. Sedekah kita pun perbanyak. Kita letak dalam jadual hidup kita, ya Allah, kalau boleh rezeki ini saya sedekah setiap hari RM5 ke RM10 ke. Kalau lebih banyak lagi bagus, sebab pahalanya akan digandakan menjadi pahala wajib, tuan-tuan. Macam pahala zakat, kita bersedekah. Tapi kita lebihkan utama, jangan lebihkan utama dalam jadual kita Ramadan ini duit raya. Sekarang dah tempah dah dengan bank-bank, 1,000, 2,000, yang 50, macam-macam, RM10 berapa, RM5 berapa, tuan-tuan ya. Sedangkan kalau sedekah bukan tak boleh, duit raya bukan tak boleh, boleh itu sebagai duit yang kita beri kepada terutama zawil qurba, keluarga-keluarga kita yang rapat. Bagi ke orang-orang miskin boleh, tuan-tuan. Tetapi jangan lupa jadual bersedekah di bulan Ramadan. Kepada masjid kita yang selalu tu ada nampak 2 tiang, dia ready menganga mulut dia, tuan-tuan ya. Kalau boleh hulur sikit, ya Rabbi, pahalanya besar Ramadan ini. Kita mesti ingat, sedekah di bulan Ramadan, pahala dia menjadi pahala wajib. Duit raya besok hari raya dia balik kepada normal. Bersedekah biasalah. Kalau satu kebaikan yang Allah Ta'ala bagi 10, begitu sajalah. Tapi tuan-tuan, lebih baiklah kita utamakan sepanjang Ramadan ini. Begitu juga kita ajak orang berbuka puasa. Kan Nabi sebut pahalanya sama. Pahala orang yang berpuasa, kita sponsor puasa, pahala orang berpuasa itu kita akan dapat. Dan apa yang dipuasa orang yang berpuasa itu juga tidak dikurangi pahala dia. Allahu Akbar. Kalau kita sponsor 5 orang, tuan-tuan, Masya Allah, ataupun puasa berapa orang, kita akan paling minimum itu kita tak sedar, tuan-tuan, dalam keadaan kita hidup masa daripada kecil-kecil dulu, kita disuruh oleh mak atau kakak kita, bila makanan siap, mat, tolong hantar ini ke jiran sebelah, jiran itu, jiran ini. Rupanya itu sebahagian daripada keinginan untuk mendapat pahala, untuk membuka puasakan orang lain. Jamah makanan kita akan dapat pahala berbuka puasa orang yang kita sponsor makanan itu. Jadi sekarang pula ada lebih istimewa sedikit, bawa buka puasa kita sponsor di masjid, di surau, di rumah dan di mana-mana. Pahalanya itu yang paling besar. Jadi kalau kita bandingkan dengan rumah terbuka Aidil Fitri, tuan-tuan, memang bagus, ada bagi makan sedekah, tapi pahala dia setakat balik come back to the normal lah. Bukan itu bukanlah bulan Ramadan, itu bulan Syawal. Begitu juga kalau kita mengaji Al-Quran, tuan-tuan, kita ada azam dalam jadual Ramadan, ya Allah, saya nak hatamkan dalam 1 bulan. Makna kalau 1 bulan 30 juzuk, 1 hari kena habis 1 juzuk. Baik hud saya kena baca, ya Allah. Kalau kita baca cepat lagi bagus, boleh tengok makna dia kan. Selama ini kita baca saja. Tak silap Pak Imam baca khutbah Jumaat lepas ya, pasal tajuk ini ya, khutbah kita. Jadi ibu-ibu yang tak apa ni, walaupun ketika mana tak dengar khutbah, tapi mesej ini insya-Allah akan sampai. Sebab ceramah tak henti-henti ya di tempat kita ini. Dan sebab itu, tuan-tuan, apa yang kita telah perlihatkan di sebelum ini tadi, tuan-tuan, hebat sangat. Pak Imam baca, saya akan baca juga untuk kita sertai masih bahawa inilah, dengan ayat inilah kita junjung, dengan ayat inilah kita baca, dengan ayat inilah kita percaya bahawa puasa itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daripada alim ulama, bukan daripada Pak Kiai, Tuan Guru dah, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Makna Al-Baqarah 185 ini, tuan-tuan, wahai orang yang beriman. Kita dah explain sedikit-sedikit tadi tentang orang yang beriman. Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu. Nabi-nabi dulu pun diwajibkan berpuasa, cuma cara syariat dia berbeza dengan syariat Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Saya cuma nak ambil ayat ini, ya alladzina amanu 1, kutiba alaikumusiyam 2, dan la'allakum tattaqun 3, yang kita akan bincangkan selepas ini, tuan-tuan ya. Dengan sebab itu kita berpuasa ini di bulan Ramadan ni, tuan-tuan, kena, saya katakan tadi, nak membersihkan diri, nak tazkiyatun nafsi dengan amal-amal yang banyak. Tazkiyatun nafs ini kena beramal, bukan melalui operate, bukan melalui Isra Mi'raj macam Nabi. Dah, Nabi ajar itu special untuk Nabi. Kita kena amal, tuan-tuan. Itu bila orang nak beramal macam tadi lah, orang nak berniaga yang untung tadi, yang seronok datang Ramadan, dia kena ada modal. Kita yang tak berniaga tetapi kita nak beramal untuk tazkiyatun nafs, kena ada modal juga. Bukan modal duit, kalau duit yang tadi kita sedekah, satu daripada modal. Modal yang saya maksudkan di sini ialah modal iman, ya ayyuhallazina amanu tadi. Yang kedua, tuan-tuan, ialah modal apa? Amal kita, apa yang kita nak buat sepanjang Ramadan. Dan yang ketiga, tuan-tuan, ialah modal ilmu. Jadi kita ramai orang, atau adalah, tak ramai pun, kita beramal tapi tidak ada ilmu. Pasal apa? Ikut-ikut, taklid. Orang puasa, pasal apa puasa? Dia tak baca ayat yang macam saya baca tadi, tuan-tuan ya. Dia kata, yang lain puasa, kita puasalah. Kadang-kadang yang kita tanya, saya pernah tanya, tuan-tuan, masa kerja dulu, dia tak solat, tuan-tuan. Pasal apa puasa? Kalau tak puasa, kan kantin tutup. Jawaban dia, mana nak makan? Lagipun yang lain puasalah. Nanti balik anak-anak berbuka puasa ramai-ramai, macam mana saya seorang yang tak puasa? Mana letak muka saya? Itu yang diutamakan, tuan-tuan ya. Bukan kerana iman, modal iman, bukan kerana amalan itu, bukan kerana ilmu yang kita belajar daripada amalan berpuasa itu. Cuba kita lihat, tuan-tuan, bagaimana modal iman ini. Satu, tuan-tuan, alhamdulillah badan kita sihat. Jadi bila modal iman yang ya alladzina amanu itu automatik sebagai orang Islam, tuan-tuan, ada dah syahadah dah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok dia, dasar dia. Bila kita sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita meletakkan diri kita, menghinakan diri kita, mentawadhu'kan diri kita, merendahkan diri kita daripada yang lain-lain, terutama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya ini hamba-Mu, saya ini dipanggil oleh-Mu ya Allah untuk berpuasa. Dengan turunnya ayat tadi, maka ya Allah, sempurnakanlah puasa ini, terimalah puasa ini, berilah kesihatan yang secukupnya untuk saya perform ibadah Ramadan dan amalan-amalan lain di sepanjang Ramadan. Yang ketiga, tuan-tuan, bila kita sudah menghinakan diri seperti itu, kita akan merendahkan diri kepada Allah, tidak kepada bos, tidak kepada orang-orang yang ada jawatan, yang power kononnya di dunia ini, dah kepada Allah, tuan-tuan. Kita bila tauhidkan Allah, kita diri kita baru seminggu, tuan-tuan, hati kita sudah merudum untuk merasai hinanya diri kita, merudum untuk rasa rendahnya diri kita berbanding dengan di luar Ramadan, kan? Besok bila proses ibadah Ramadan ini sampai minggu kedua, lagi dia upgrade-nya, merudumnya, minggu ketiga, minggu keempat, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kecil rasanya kita hidup di muka bumi ini. Makhluk yang lain, bukit, gunung, ganang lebih besar daripada kita, walaupun mereka tidak berakal. Kita manusia yang kerdil ini lagi kerdil bila kita beramal. Amalan kita itu sudah
berada bersemayam di dalam diri kita, dalam hati kita. Itu modal iman. Seterusnya tuan-tuan, apa gunanya kalau kita ibadah di bulan Ramadan tuan-tuan? Kalau apa yang terkandung dalam Quran, termasuk tadi yang kita tadarus Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahami mana Al-Quran, kita tolak sebahagian daripada hukum-hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Kita tak boleh cakap tuan-tuan Tadi hati kita sudah dididik, sudah ditazkiyatun nafs tuan-tuan, telah dibersihkan melalui proses. Baru seminggu Ramadan kita masih tidak mau menerima segala apa yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi yang sudah itu sudahlah, yang lepaslah. Sebelum Ramadan kita kecoh pasal undang-undang syariah yang dibacakan oleh Presiden PAS kita di Parlimen. Sedih tuan-tuan. Orang Islam telah sebahagian daripada menolak yang belum dibacakan, habis belum diluluskan oleh Parlimen tu. Allahu Akbar. Jadi sampai bila tuan-tuan kita hidup di muka bumi ini untuk mengangkat yang Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih? Sampai bila kita kuat beribadah, tapi dari satu segi kita baca Al-Quran, satu segi kita tolak Al-Quran. Moga-moga kita doalah tuan-tuan, Ramadan ini mereka yang menolak hukum-hukum Allah ini akan kembali kepada orang-orang yang suka kepada Al-Quran, suka kepada membaca, memahami maknanya dan menghayati hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah ambil nyawa kita. Allah. Biarkanlah itu tuan-tuan, kita berdoa moga-moga apa yang dibawa di Parlimen itu akan menjadi kenyataan. Subhanallah. Modal kedua tuan-tuan ialah modal ilmu pengetahuan. Beribadah ini tuan-tuan kena ada ilmu. Kita solat tarawih ada ilmu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Bukan itu terutama ibadah puasa kita. Kalau tidak berapa ramai kita berpuasa, kata Nabi, hanya dapat apa? Wal ju' wal atash. Lapar dan dahaga saja. Allah, cukuplah. Kita tak mau masuk dalam kategori puasa dapat lapar dan dahaga. Kita kena ada ilmu tuan-tuan. Hari-hari ada tazkirah, hari-hari kita boleh baca laman web yang baik-baik yang pasal puasa, bacalah. Kita tak payah cari kitab tuan-tuan. InsyaAllah kalau rasa was-was, tanya kepada Pak Imam, tanya pada Ustaz, tanya pada orang-orang yang faham pasal puasa ini. Bagaimana ibadah ini kena disertai dengan ilmu. Komputer ini pun kita ada ilmu tuan-tuan. Apatah lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentu kena ada ilmu. Jadi kalau komputer ya kena ada ilmu, tapi soalan ini tak boleh tuan-tuan. Double standard kehidupan kita, bukan tak? Allah, supaya Allah angkat kita punya pahala, Allah terima amalan kita. Jadi kalau kita tidak berilmu, tadilah macam kita baca Quran tapi kita tolak isi kandungan Al-Quran. Sampai bila kita beribadah jenis seperti ini tuan-tuan? Sampai bila? Jadi cukuplah. Yang lepaslah. Ramadan ini sebab tajuk tadi kita doa moga Allah beri kita Ramadan yang terbaik. Mungkin kita Ramadan terakhir untuk kita. Dua benda sudah kita jadi ilmu, sudah tip-top. Al-Quran punya hukum hakam kita terima 100%, walaupun tak faham tak apa, kita terima secara total tuan-tuan dalam kehidupan kita. Dan dengan sebab itu tuan-tuan, bila kita puasa, ada setengah itu ada ilmu, setengah itu tidak ada ilmu. Baik itu Imam Ghazali memberi grading kepada puasa yang kita lakukan tuan-tuan. Kalau tidak, Imam Ghazali tak bagi grade seperti ini yang kita akan sebut. Semua orang dah tahu dah. Kalau kita ambil macam naik kapal terbang lah Pak Imam,
first class punya tempat yang kita naiki. Khusus alal khusus, puasa perut tak makan tak minum, puasa panca indera, tangan tidak melihat dalam laman web yang tidak baik, semua yang baik-baik kita lihat, bukan setakat memukul, mencuri, tak, bukan itu yang kita lihat, tetapi segi benda-benda yang basic, terutama dengan alat-alat teknologi moden ini tuan-tuan, panca indera kita jaga. Hati kita sentiasa tulus mulus tuan-tuan kepada Allah, supaya Allah angkatkan pahala puasa dan amalan-amalan sepanjang Ramadan, dan fikiran kita sentiasa positif tuan-tuan, untuk memikir Allah, inilah Ramadan terbaik, amalan-amalan saya dah tambah, ya Allah berilah ganjaran sepatutnya, melalui ganjaran ini saya akan bawa berjumpamu ya Allah. Begitu tuan-tuan, fikiran kita positif aja. Itu first class punya puasa tuan-tuan. Kalau kita duduk dan kata bang, ada satu lagi namanya business class, puasa khusus tuan-tuan, puasa perut dan panca indera saja. Puasa tak makan tak minum, panca indera kita jaga. Tapi puasa yang kalau kita sering duduk di kapal terbang, kelas ekonomi sebab murah tuan-tuan, janganlah puasa kita pun saya nak maintain macam saya duduk first ekonomi kelas dalam kapal terbang. Itu kenderaan tuan-tuan, amalan jangan tuan-tuan ya. Ini puasa orang biasa yang tidak ada ilmu, hanya puasa perut, tak makan tak minum, that's all, enough. Puasa, tengok saya tak makan, tengok saya tak minum, tengok saya letih, tengok saya buang air liur saja, dapat tak? Dia nak justify yang dia puasa di hadapan orang ramai begitu. Dah, yang kita kalau selama kalau umur kita sudah 60 tolak 15 tahun tuan-tuan, 45 tahun kita datang Ramadan, kita berpuasa, takkan nak maintain kat kelas ekonomi saja tuan-tuan. Ingin juga nak rasa bagaimana business class, bagaimana first class. Seronok agaknya duduk di kelas-kelas seperti ini, dengan layanan kalau duduk kapal terbang tuan-tuan, makanan lebih baik, tempat lebih besar, selesa. Allahu Akbar. Jadi cuba kita apply kan. Bukan nak apply duduk kapal terbang saja, apply benda-benda yang lain di dalam ibadah puasa kita. Dan sebab itu Imam Ghazali sebenarnya mengajar kita berintegriti tuan-tuan. Bahasa sekarang lah, puasa perut dan lapar dan dahaga saja. Itu yang tadi yang kelas ekonomi. Ini puasa orang awam atau kefahaman orang jahil untuk berpuasa, yang tidak ada ilmu atau ilmu sikit-sikit. Alah, aku dah puasa, apa belajar-belajar, apa tazkirah. Tak payahlah, puasa-puasa sajalah. Dulu tuan-tuan masa pernah ditanya oleh TV lah, dulu masuk TV juga, sekarang dah tak boleh lah tuan-tuan, dah lama, dah tua lah. Apa dia kata, Datuk boleh tak jawab? Jawab, disetkan jawapannya, tazkirah Ramadan adalah bukan keutamaan. Yang keutamaan ialah solat tarawih. Nak tazkirah di luar Ramadan. Saya kata, payah juga jawapan yang dipandu ini nak jawab tuan-tuan. Sebab kita dalam kepala kita ilmu ini tadi yang kita dominankan dalam ibadah Ramadan, ilmu. Bila ilmu yang menuntut ilmu itu wajib, sedangkan tarawih itu sunat. Dalam Islam bila jumpa sunat dengan yang wajib tuan-tuan, yang wajib itu lebih utama. Dengan sebab itu saya kata saya tak boleh jawab macam tu. Kalau tak boleh jawablah Datuk setakat mana yang boleh. Dipaksa 2-3 kali, jawablah Datuk setakat mana yang boleh. Saya pun jawablah. Jawab tetap dengan pegangan kita lah, apa yang kita faham. Tazkirah adalah wajib, dan orang yang berpuasa kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, itu puasa yang tak gerik. Jadi dikeluar juga TV, dipotong banyak tuan-tuan. Saya ingat lagi sampai sekarang. Allahu Akbar. Jadi sesuatu itu bila benda yang sesuatu benda yang bercanggah tuan-tuan dengan kehendak Islam, kita suruh bercakap tuan-tuan, sampai sekarang dia bermain di minda kita. Allah Akbar.
Jadi tuan-tuan, bukan setakat tidak faham menjadi orang jahil dalam ilmu untuk berpuasa, akhlaknya pun sama saja. Dalam puasa macam tu, luar puasa pun macam tu. Dalam puasa dia melayari laman web yang haram-haram, dalam Ramadan pun sama, luar Ramadan lagi lah. Ataupun dia stop buat sementara, lepas Ramadan dia patah balik. Macam dulu kita bulan ini adalah bulan puasa, oleh itu semua bentuk hiburan, semua bentuk artis-artis yang membuka aurat diberhentikan buat sementara. Lepas Ramadan kita mulai balik. Kan kita ada selalu dengar tiap-tiap tahun seperti itu. Bahkan di bulan Ramadan dia sudah dengan buka aurat, dengan apa dia apa nama syuting dia bermula. Ada yang syuting sebelum Ramadan, ada yang syuting masa Ramadan. Allahu Akbar. Kepahaman inilah yang kita patut benteras tuan-tuan, supaya puasa kita benar-benar ya ayyuhallazina amanu tadi. Puasa perut dan panca indera ini tuan-tuan, itu puasa orang soleh-soleh. Tadi puasa orang awam. Semua Allah beri panca indera ini. Yang saya pernah baca hadis Riyadhus Shalihin di sini, dia ada 360 ribu 360 bukan ribu, 360 panca indera yang Allah jadikan daripada ujung kaki itu tuan-tuan sampai ujung jari ini, sampai kalau kita kira Nabi sebut 360. Dan ini kita gunakan panca indera ini untuk bertasbih dan membesarkan Allah, bukan untuk melawan dan membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa perut tadi, panca indera dan hati, ini puasa para nabi dan orang-orang saleh. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita tiap tahun datang Ramadan, cubalah kalau boleh puasa jenis kedua. Kalau boleh lagi, Allah mintalah saya menjadi puasa yang jenis pertama. No surat khabar during Ramadan, no TV during Ramadan. Euro nak main, saya semalam lalu elan di mana ke Jalan Kebun Pak Imam. Euro start 13 ke berapa? Allahu Akbar. Sepanjang jalan tuan-tuan dielankan. Untuk siapa? Untuk orang Islam lah, supaya jangan beramal tuan-tuan. Tengok bola. Ya Rabbi, siapa yang sponsor? Memang kalau kita memang orang Islam, memang tidak ada ilmu orang itu. Kalau orang bukan Islam tuan-tuan, memang itu syaitan yang mengajak kita supaya bereuro bukan berqiyamul lail tuan-tuan ya. Dia biasa malam Pak Imam. Pak Imam tengok tak? Allahu Akbar tuan-tuan. Saya semalam pergi ke Jalan Kebun tuan-tuan, tengok Allah, sedih. Di tiang-tiang lampu penuh sepanjang jalan. Soal euro ini tuan-tuan ya. Modal amal yang ketiga tuan-tuan. Tadi ya allazina amanu, modal iman. Itu modal ilmu untuk kita berpuasa. Modal amal apa dia tuan-tuan? Adalah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuba create amalan kita sendiri. Kita tak silap saya, kita susah masuk jilid kedua kan, Riyadhus Shalihin. Dia ceritalah benda-benda yang khurafat kan. Hari itu kita dah sentuh sedikit benda-benda yang bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut sunnah. Jadi ada yang kita bukan sekat hurafat, dia ikut idea dia, pemikiran dia. Apa dia kata? Saya tak payah sahur-sahur ni. Dah sahur dah di kedai mamak tadi pukul 12. Apa dia kata tuan-tuan? Sebab memang body saya so far so good, maintain, tak ada apa-apa, tak ada sahur. Apa lagi tuan-tuan? Dia kata tak payah sahur pun boleh tahan sampai ke petang. Tetapi tuan-tuan, bila Nabi suruh kita bersahur, walaupun dengan sebiji tamar atau 3 biji tamar dengan air sejuk tuan-tuan, bermakna disebut ada barakah di dalamnya, ada ziyadatul khair di dalam tambahan, nilai tambah kebaikan di dalam sahur itu sendiri. Allahu Akbar. Itu modal amal kita yang kita, kalau kita di bulan-bulan lain kita balik daripada kampung ke, balik daripada musafir, travel di mana, kita singgah di kedai mana-mana pukul 1, pukul 2, atau balik lapar, isteri suruh siapkan makanan, itu tidak ada nilai tambahnya yang dari segi konteks sahur tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, jagalah
amalan-amalan wajib kita. Solat tarawih tidak wajib tuan-tuan ya, tetapi dia cukup jaga solat tarawih. Masya Allah. Kau 8 saja, aku 20 tahun. Dia cakap macam tu tuan-tuan. Benda sunat tuan-tuan, tak apa. Alhamdulillah, 8 ke 20 ke sila. Tetapi orang yang bercakap seperti itu kadang-kadang solat wajib dia tak buat tuan-tuan, ataupun on and off. Kadang buat, kadang tidak. Allahu Akbar. Jadi yang wajib jangan tinggal tuan-tuan, supaya biasa kalau yang wajib tidak tinggal, insyaAllah sunat akan follow kita dengan yang baik. Modal amal seterusnya tuan-tuan, solat wajib di awal waktu. Ini kita kena betulkan tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita tunggu akhir waktu, lebih-lebih lagi yang masih bekerja. Saya pernah jumpa, begitu saya boleh cakap tuan-tuan, dan masih bekerja. Tak tahu sekarang tak ada kot, dulu ada. Di ujung kalau waktu zuhur dia attend meeting dulu. Pukul 2 sharp meeting, dia belum solat. Dia baru balik di mana-mana sebetulnya. Habis kalau katakan sekarang pukul berapa? Asar 4:25 lebih kurang itulah. 4 lebih lah. Dia pukul 4 baru nak pergi ke musalla, ambil wudu. Allahu Akbar. Habis 4 rakaat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Azan asar. Ada. Dia kata bagus amalan saya ni. Yang lain nak ikut silakan. Pasal satu wudu, 2 solat. Itulah lelaki. Yang perempuan pun lebih kurang sama je lah. Satu kali make up boleh 2 solat. Wudu satu wudu 2 solat, satu make up 2 solat. Lelaki tak make up Pak Imam. Jangan tuan-tuan, cukuplah. Jadi sembahyanglah di awal waktu supaya Allah angkat amalan kita. Sebab asar inilah pertukaran amalan kitab kita harian kan. Jadi kalau kita awal waktu, Masya Allah, kalau kita panjang umur, Allah akan angkat amalan kita. Kalau kita tak panjang umur tuan-tuan, habis. Tertinggal satu waktu qada'an lillahi ta'ala. Dah mati apa dah qada'? Contoh. Okey. Modal amal ini tuan-tuan yang wajib solat berjemaah, buatlah. Ramadan ini harapan kita asah sepanjang 30 hari dengan harapan luar Ramadan dia akan jadi budaya ibadah kita, bukan budaya amalan biasa. Ini amalan yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 27 kali ganda. Puasa jaga tak batal, zakat dan fitrah, itu benda-benda wajib. Jaga betul-betul. Puasanya tadi kualitinya jaga, dan yang membatalkan puasa pun jaga. Nanti kita akan sampai satu topik kecil, jaga supaya pahala puasa kita juga tidak terjejas, maintain tuan-tuan ya. Zakat insya-Allah kita di Ramadan ni ambil sebenar lah kalau yang belum bayar zakat. Fitrah pun wajib RM7 sekarang, satu kepala. Amalan sunat solat rawatib, kalau kita amal tak tinggal tuan-tuan di Ramadan, insya-Allah luar Ramadan pun kita akan maintain tuan-tuan, dibuat, tak akan tinggal. Kalau kita tertinggal, kita rasa satu missing dalam kehidupan kita, rasa satu benda macam tak kena je hari ni. Rupanya Allah lambat tadi datang solat qabliyah, solat fajar, sunat fajar tak buat. Nampak? Allah terlambat malam tadi, letih sangat, banyak sangat aktiviti sampai tahajud tak buat. Kan kita baca hadis Riyadhus Shalihin, tak tahu tempat tuan dah sampai ke belum. Nabi pernah sebut dalam hadisnya, kalau siang atau malam tak dapat solat hajat, tapi dengan syarat sebelum tidur ada niat nak sembahyang tahajud, maka dia boleh dibuat selepas solat duha, silalah untuk tahajud di siang hari, tapi dengan syarat malam tadi kita berniat. Bagi Nabi tahajud ini adalah wajib, bagi kita sunat. Tapi kalau kita dah selalu buat tuan-tuan, kena niatlah sebelum tidur, ya Allah bangkitkan saya untuk sunat tahajud bersama-sama dengan untuk kita sahur tuan-tuan ya. Banyaklah, saya tak perlu sebut di sini, dan istighfar banyak-banyak, dan kalau boleh
kekuatan yang kita datang ke masjid begini, silaturahim kita pun bertambah-tambah, supaya hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia dengan Allah bagus, insya-Allah dengan manusia pun bagus, saudara ya. Modal amal yang lain tuan-tuan, banyakkanlah doa 24 jam selama 30 hari ini, doa kita dimakbulkan oleh Allah. Allahu Akbar. Kalau hari-hari lain tuan-tuan bukan Ramadan, dia tunggu waktu 2/3 malam, tunggu hari Jumaat ketika khatib naik tuan-tuan, mimbar atau pertengahan antara khutbah pertama khutbah kedua, apa lagi, dan ada tempat-tempat, ada masa berdoa yang makbul ini tuan-tuan. Selain daripada faktor masa macam bulan Ramadan ini, ialah faktor time. Dari faktor hari, faktor masa, lagi faktor tempat, 3. Kalau kita pergi ke Mekah, di Multazam, di yang di Hijr Ismail, lepas belakang Hijr Ibrahim, Nabi Ibrahim, tapak Nabi Ibrahim, semuanya di tempat sa'i. Itu faktor tempat yang doa kita mustajab. Dan waktu masa, tengok waktu-waktu dia yang saya sebut tadi di luar Ramadan. Tapi bulan Ramadan ini tuan-tuan, Allah makbulkan, Allah buka pintu kemustajaban doa kita 24 jam untuk 30 hari tuan-tuan. Doalah setakat mana yang kita mampu. Ya Allah, berilah kekuatan untuk Islam di bumi Malaysia yang saya cintai ini. Contoh kan, ya Allah, macam tadilah, berjayakanlah undang-undang yang akan dibentangkan, bacaan kedua dan seterusnya lepas ini, lepas raya ni contoh tuan-tuan ya. Moga Allah akan bukakan hati-hati orang yang anti kepada Islam, terutama orang-orang Islam, akan suka kepada peraturan Islam. Selama ini kita tidak mampu, ya Allah, kita minta bulan Ramadan dengan adanya undang-undang yang lebih baik daripada yang sekarang ini, yang kita warisi daripada orang putih penjajah barat ini tuan-tuan. Semoga dengan pelaksanaan undang-undang Islam ini, ya Allah, akhlak anak-anak kita akan jadi baik. Engkaulah saja yang menjaga hati-hati generasi yang akan mewarisi Islam di masa akan datang, ya Allah. Begitu. Jadi kita untuk diri kita, kita doa, kita untuk di anak-anak keluarga kita doa, dan untuk negara pun kita doa tuan-tuan. Jadi baru-baru ini saya pun terkejut bila membaca statement daripada